Okey. Okay. So jelas tak tentang kejadian asal-usul kejadian manusia? Jelas. So di mana dekat sekarang ni kita dah dulu zaman kurun ke-18 seorang apa nama tadi? Dalam Darwin dia kata manusia ni asalnya daripada perubahan kan? Perubahan yang tidak sempurna kepada sempurna. Contohnya kita daripada kera. Tapi selepas itu saintis kemudiannya bertemu satu ilmu di mana manusia ni sebenarnya asalnya daripada persenyawaan lelaki dan perempuan. Lepas tu jadilah zigot, jadilah daging, embrio, lepas tu jadilah fetus. Dan kesimpulannya kat sini, apa yang saintis tu jumpa, ilmu yang saintis tu seiring dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Okey, maksudnya sebenarnya sebab tu kita kena baca Al-Quran banyak kan, kita kena belajar apa maksud yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran tu, sebab sebenarnya ilmu-ilmu itu semua dah tersebut, dah ternyata di dalam Al-Quran. Cuma kita je yang perlu selidik lebih dalam lagi. Okey, kenapa jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab tu kita sangat perlu membaca Al-Quran tu dan menuntut ilmu dengan Al-Quran tu. Okey adik-adik? Okey, jangan miss baca Al-Quran tau. Maksud dia sekali. Okey? Okey. 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 Organ yang ketiga, organ pula. Konten ketiga iaitu organ dalam tubuh manusia. Okey, cuba senaraikan apa organ yang ada dalam tubuh badan awak? Nyawa, otak, jantung, Hati, hati, kepala, tak ni? Banyak kan? Sebenarnya kan Allah kata tadi urat. so asalnya kita asal daripada hati, daripada seketul darah kan tadi kan? Seketul darah. Lepas tu Allah jadikan manusia ni nampak tak ni? Saya ada apa ni kita panggil? Saya ada apa ni? Nampak tak? Jeng. Tak nampak. Nampak tulang orang. Nampak. Nampak. Kan? Tulang manusia. Nampak. Tulang manusia. Kan Allah sebut tadi dalam apa tadi dalam mana tadi? Kami bentuk, ni tengok ni, kami ciptakan dari daging itu tulang, kemudian kami balut tulang itu dengan daging. So daripada daging tu Allah jadikan tulang ni, kosong ni tulang kan. Lepas tu apa tu adalah organ-organ yang Allah ciptakan tadi tu kan, tulang. Lepas tu Allah jadikan daripada tulang, lepas tu Allah jadikan kulit, daging untuk balut tulang-tulang ni. Kalau tak cantik lah kita kan, nampak lah kita jalan macam ni. Semua orang takut kan. Semua orang nampak ni jalan ada rongga-rongga macam ni kan. So dalam tulang ni pula nampak tak ruang ni? Okey, adalah banyak organ-organ kat dalam tulang ni kan. Okey, mari kita tengok organ-organ dalam badan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu saya nak minta adik-adik, saya lupa, patutnya saya dah ingatkan daripada awal. Mintalah ambillah nota kan, sebab kan nanti ada quiz. So di sini nampak tak ni? Ini patungan yang di mana ni ada anatomi manusia, organ-organ dalam tubuh manusia. Ni antara alat-alat bantuan mengajar yang kami sediakan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik lah untuk pelajar-pelajar kita yang mengambil bidang elektronik perubatan kan. Dia boleh faham lah apa yang ada, organ-organ apa yang ada dalam badan manusia. Okey, saya nak tanya, mana jantung kita? Dekat dada. Kat dada. Dekat dada. Jantung sebelah kanan ke sebelah kiri? Kiri. Kiri, nampak tak? Kiri. Hati kanan. Hati kat bawah ni sayang. Ni hati. Ni apa ni? Itu hati. Dada. Ni paru-paru. Dada. Oh, paru-paru. Ni paru-paru. Okey. So, paru-paru ni kita buka satu-satu. Jom kita buka. Apa ada dalam ni? Ni paru-paru kita, ada kanan dengan kiri. Apa fungsi paru-paru ni? Untuk bernafas. Untuk Betul, untuk bernafas. Dalam proses penukaran
oksigen pada karbon dioksida. Pandai, betul. So jantung untuk apa? Menyalurkan darah ke seluruh badan. Pembukaan darah. Betul, pam darah kan. Okey, kalau awak tidur je jantung awak tu slow je. So kalau awak berlari ke buat aktiviti sihat kan, so jantung awak akan berlari berdegup kencang. Duk. Ke mana satu yang sihat? Yang duk ke yang duk? Satu organ sihat. Yang laju. Okey, sebab itu kita kena selalu exercise supaya jantung kita sentiasa berdegup laju. Laju punya. Laju yang normal lah, bukan laju yang laju sangat tu pun tak sihat juga. So lepas ni bawah kepada jantung ni ada bawah kepada jantung dan paru-paru ni ada diaphragm. Diaphragm ni lah yang support lah kita punya paru-paru tu. Okey, yang besar ni apa? Ni, yang besar ni hitam. Pancreas. Besar? Besar? Ni besar ni. Apa ni yang besar ni hitam ni? Empedu. No, Tak nampak. hati. Nampak tak? Oh, hati. Yang mana besar ni? Okey. Kenapa hati warna hitam? Lepas hati kita ada apa? Ni apa ni? Pancreas. Apa? Awak makan, makanan masuk dalam ni apa dia? Perut. Perut. Lepas tu ni ada empedu semua ni. And then barulah daripada makanan tu dah cernakan dekat perut, dia akan keluar masuk ke Usus kecil. Usus dan besar. usus kecil dan usus besar. Besar. Usus kecil dan usus besar. Aduh mak, tak boleh nak buka lah. Ah. Kecil dan usus besar. Okay. So daripada sini nanti awak pergi toilet lah kan, buang lah kan apa-apa yang tak berkenaan dalam badan awak tu. Okay. So ini adalah organ-organ yang kita perlu tahu. Yang mana buah pinggang? Pinggang dekat pinggang. Betul. Ginjal kan? Yang ini ni, ginjal ni. So apa fungsi ginjal ni? Ginjal. Perkumuhan. Kan? Dia akan proses membersihkan lah apa benda makanan yang awak makan tu yang bersih, akan melancarkan proses perkumuhan. Sebab tu kita kena minum air masak banyak-banyak, makan benda yang sihat supaya kita tak bagi kita punya ginjal ni penat bekerja. Dia macam mesin basuh lah sebenarnya kan. Penat bekerja. Kalau awak bagi yuk banyak sangat kan, banyak sangat makan dan bagi makanan yang tak sihat, maka dia akan bekerja lebih keras. Jangan minum air manis-manis kan, elakkan minum air manis sebab bila minum air manis tu dia penat nak proses gula-gula tu semua. Sebab tu sekarang ni kalau kita makanan-makanan tak sihat, ramai kan orang yang sakit buah pinggang. So buah pinggang dia tak boleh berfungsi. So kita kena pergi dialisis pula. So itu tak bagus lah. Okay. Sepatutnya daripada awal lagi macam adik-adik ni kita dah kena berjaga-jaga. Minum air masak banyak, makan benda yang sihat kan. Okay. So itu adalah organ-organ dalam badan manusia. Okay. Selain tu yang paling atas sekali apa? Otak. Kita tengok otak kita kan. Otak. Aduh, Allah jatuh pula. Okay, so nampak tak otak kita ada otak kita ada dua belah ni. Kanan dan otak kiri. So siapa tahu fungsi otak kanan dan otak kiri? Berfikir. Berfikir, betul. Okay, so berfikir yang mana? Okay, kalau kita lebih kepada analisis kan, adik mesti tahu adik-adik suka mana. Suka matematik ke? Atau adik-adik suka lukis-lukis ke? Baca buku cerita ke? Mana satu? So kalau adik-adik suka perkara yang lebih critical, contohnya mengira kan, buat calculation, analisis, so adik-adik menggunakan otak sebelah kanan. Manakala otak sebelah kiri lebih kepada daya kreativiti. Okay. So tapi sebenarnya kita menggunakan dua-dua otak ni untuk berfungsi dengan baik. Okay. Okay. So habislah bahagian organ. Okay.
Di sini saya akan memilih hanya satu organ sahaja. Okey, jom kita tengok apa organ yang saya pilih. Saya tengok ni. Daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, dia di sini menunjukkan ada 5 sebab kematian utama rakyat Malaysia pada tahun 2018. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah jantung. Yang kedua masalah apa ni? Paru-paru, pneumonia. Yang ketiga masalah otak. Yang keempat masalah aksiden, mati sebab aksiden. Yang kelima masalah paru-paru juga, respiratory disease. Okay. So nampak tak? Ada 2 punca utama yang disebabkan oleh paru-paru. Jadi sebenarnya menjaga paru-paru tu adalah sangat penting supaya paru-paru kita boleh sihat dan dapat bernafas dengan baik untuk salurkan apa dalam badan? Udara. Oksigen. Oksigen dan karbon dioksida. Oksigen. Okay, so kita tengok lebih lanjut apa itu oksigen dan karbon dioksida. Okay, so kita tengok sistem respirasi manusia ataupun sistem pernafasan manusia. Tengok ni. Tengok gambar ni. So, kita ada rongga hidung, rongga mulut, ada pharynx, ada larynx, trachea, bronchioles, ada paru-paru, ada bronchus. Lepas tu kita ada ni lah yang kecil-kecil ni kan. Okay. So, ini adalah sebenarnya anggota badan yang terlibat semasa bernafas. Okay. Kenapa manusia perlu bernafas? Untuk hidup. Tulis kat situ kan, manusia bernafas untuk hidup. Semasa Untuk terus bernafas, hidup. manusia menyedut udara apa yang mengandungi? Oksigen. Oksigen. Oksigen masuk dalam paru-paru dan bila manusia menghembuskan udara, apa yang keluar daripada paru-paru kita? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Okay. So organ asas yang terlibat dalam pernafasan ialah hidung. Okay. Hidung. Lepas tu trachea ni, saluran kat sini ni. And then kita pergi kepada paru. Lepas tu dia kata kat sini. Saiz paru-paru kiri, mana paru-paru kiri awak? Okay, paru-paru kiri lebih kecil berbanding dengan saiz paru-paru kanan. Kerana jantung berada di sebelah kiri. Sebab paru-paru sebelah kiri lebih kecil daripada paru-paru kanan. Okey. Okey, jom kita beraktiviti. Okey. Okey, cuba kita tengok video ni kejap Sorry, video ni tak boleh besar. Kecil je. Kenapa tu? Penat ke? Okay. So ini adalah proses yang berlaku bila kita menghembus nafas, menarik nafas dan menghembus nafas. Bila kita tarik nafas, kita akan kembang, diaphragm akan kembang, paru-paru kita, dada kita akan macam mana bila kita nak tarik nafas? Kempis. Okay. So kita tengok, mari kita buat aktiviti sama-sama. Okay. So saya nak kita sama-sama menarik nafas dan menghembus nafas. Okay. Are you ready? Yes. Okay, I was born ready. Okay, good. Okay, kita mulakan Kita mula-mula tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik. Lepas tu kita lepas. Apa yang kamu rasa? Apa yang terjadi dekat anggota badan kamu ni? Dada kita mengembang. Dada kita mengembang. Bila masa mengembang? Dada kita naik. Tarik nafas. Bila kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas, dada kita naik ke atas kan? Lepas tu kita turun nafas, kita hembus nafas, dada kita menurun kan? Okay. Yes. Okay. Sebenarnya apa yang berlaku? Bila kita tarik nafas, udara yang mengandungi oksigen masuk ke dalam trachea ni kan? Terus kepada paru-paru. Dalam paru-paru ni, semasa berada di dalam paru-paru ni, berlaku perubahan lah oksigen udara iaitu oksigen kepada karbon dioksida. Okay. So masa kita tarik nafas, dia kata sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Diaphragm mengecut dan bergerak ke bawah. Nampak tak diaphragm tadi kan? Kalau kita tengok tadi, diaphragm ni berada di bawah paru-paru ni. So bila kita tarik nafas, diaphragm ni akan mengecut dan bergerak ke bawah. Manakala tulang rusuk kita akan bergerak ke atas. Okay.
Kalau kita menghembus nafas, okey, laluan udara karbon dioksida tadi akan keluar pergi ke trachea, lepas tu kita pergi ke mulut ataupun hidung. Okey. So apa yang berlaku, tengok dekat gambar yang sebelah sini ni, dia kata bila kita hembus nafas, sangkar rusuk kita akan bergerak ke bawah, diafragm ni akan mengendur dan melengkung ke atas, mengembanglah sebenarnya kan, mengembang ke atas macam tu. Okey, mengembang ke atas. Okey, nanti tulang rusuk kita akan bergerak ke bawah. So itulah proses yang terjadi apabila kita menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, kita tengok ni Apa? Tak bunuh. Why you're alive is oxygen. Take a deep breath in. Then you take in oxygen present in the air. The air that passes through your nostrils. There are tiny hair present in your nostrils that obstruct all the dust particles. Then the air travels through the windpipe, also called the trachea, which filters the air inhaled. The trachea branches out to two tubes called bronchi, where tiny hair called cilia move back and forth, moving the mucus inside. The mucus is a sticky substance that collects germs and other particles that might harm the lungs. The bronchi then carry air into each lung. The right lung has 3 lobes, whereas the left lung has 2 lobes. The left lung is slightly smaller in size to give space to the heart. These lobes are filled with small and spongy air sacs called alveoli, where the exchange of oxygen and carbon dioxide happens. It is here the blood picks up oxygen and lets go of carbon dioxide. Just beneath the lungs, there is a dome-shaped muscle called diaphragm that contracts when you breathe in and expands when you breathe out. It also separates the chest cavity from the abdominal cavity. Trivia time! The lungs are the only organs that can float on water. A person breathes approximately 20,000 times in one day. Okey. Okey, so tengok tu tadi betapa hebatnya ciptaan Allah. Dahlah Allah tu jadikan kita ada organ kan, lepas tu organ tu berfungsi pula. Maksudnya ada operation dia pula ataupun beroperasi lah kan. Macam mana nak hembus nafas, tarik nafas, semua apa kaitan dia. So semua organ kita ni saling berkait rapat antara satu sama lain. Tapi baiknya Allah, pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, Allah bagi oksigen secara free kepada semua manusia. Tak kira lah non-Muslim ke, Muslim ataupun Muslim kan. Free je, tak payah bayar apa-apa. So dari situ kita kena menilai lah betapa hebatnya pengasihnya Allah. Dan jadinya kita kena ikutlah apa yang Allah suruh dan ikut maksudnya apa yang Allah larang tu kan. Okay. Saya rasa ini adalah part yang agak dah akhir ni kan. Okay. Selain itu kita juga saya nak ajak adik-adik bereksperimen lah. Sebenarnya saya yang buat eksperimen. Okay. Tapi saya nak tunjuk dekat adik-adik antara alat yang kita gunakan untuk mendengar bunyi dari dalam organ badan kita. Namanya adalah apa nama alat tu? Stetoskop. Mana biasa awak jumpa stetoskop ni? Hospital. Ini pun ada. Ini ada. Hospital. Kan yang ada doktor tu lah kan. Yang ada doktor tu mesti adalah kan stetoskop ni. Fungsinya untuk apa rasa adik-adik? Untuk dengar bergerak ke tak? Untuk mendengar berdegup-berdegup hati kita. Oh, berdegup. Okey. Ada. Okey, bukan sahaja sebenarnya stetoskop tu bukan sahaja untuk ni stetoskop ni kan. Saya Mama yang jatuh. macam ni kan. Kan doktor pakai macam ni kan. Lepas tu dia pakai baju putih dia tu. Lepas tu nanti dia bawa lah ke mana-mana. Okey, adik sakit apa? Macam tu kan.
Lepas tu nanti dia pergi check kat dada kita. Biasanya dekat dada lah sebab dia nak tengok kita punya degupan jantung. Tapi sebenarnya kebaikan stetoskop ni bukan hanya nak check degupan jantung. Dia juga boleh mendengar bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ selain jantung dalam badan kita. So contohnya pernafasan kan. Lagi banyaklah lagi organ-organ yang dalam badan kita ni sebenarnya yang ada bunyi. Okay. So ini adalah salah satu alat yang disediakan di fakulti kami lah, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Okay. So kita maksudnya bukan saja kita belajar tentang elektronik, tapi kita belajar juga tentang medical ataupun perubatan. Okay, kita tengok kat sini video ni Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar Dia sangkut-sangkut. Cikgu dia sangkut. Dia Sangkut sangkut. cikgu. Sangkut cikgu. Tak apa, nanti saya explain balik. Cikgu. Ganteng dua. Dah jauh dah. Sangkut dan tak dengar. Tak dengar. Saya dengar dan tak tahu. Tak dengar nanti sangkut. okey. Tak dengar sangkut. Lek. Kenapa bila tengok dia dulu? Doktor-doktor ataupun peneliti dapat memeriksa keadaan seseorang organ seseorang Saya dengar. secara tepat. Saya dengar tapi gambar dia lambat. Dengar tapi dia punya video. Dengar dia sangkut, gambar dia pun sangkut. Yes. Tak apa, enjoy your watching first. Ha? Okey. Dekat sini saya tunjukkan, saya explain balik. Saya nak tunjukkan penggunaan stetoskop elektronik ni. Stetoskop elektronik ni, kalau adik tengok, cuba tengok dekat laptop ni. Mana tengok kat laptop ni. Nampak tak titik putih ni? Nampak. Titik putih Nampak. ni. Kan? Daripada stetoskop ni kan yang kita letak kat telinga ni, lepas tu kita point out dekat dada kan, contohnya dekat dada lah. Dada sebelah kanan ke dada sebelah kiri ke tak kisah. Sebenarnya stetoskop ni boleh juga nak check dekat leher ni. Dekat leher, dekat perut, semua organ kita ada keluarkan bunyi. Okay, especially yang dada ni lah. Okay, lepas tu daripada stetoskop ni saya akan bunyi yang tadi yang dikeluarkan macam jantung tadi kan, bunyi duk duk duk. Jantung tu bunyi tu akan dihantar melalui wireless ataupun tanpa wayar ke laptop ni. Dan bunyi tu akan dipaparkan dalam bentuk signal macam ni lah. Okay. So di sini apa kebaikannya bila menggunakan stetoskop ni adalah doktor-doktor kan ataupun researcher-researcher ataupun penyelidik-penyelidik dia boleh dapat detect lah. Oh, orang ni sihat ataupun orang ni tak sihat. Oh, dia ada masalah ni dekat paru-paru dia. Ataupun dia ada masalah ni dekat dia punya jantung. Macam tu. So daripada daripada paparan yang terpapar ni lah daripada dekat komputer ni. So maksudnya analisis yang doktor ataupun penyelidik tu buat akan jadi lebih tepat sebab kalau kita tengok bila adik pergi klinik kan, doktor saya sakit, saya tak boleh bernafas ataupun saya demam, nanti doktor tu check. Doktor tu check, dia guna telinga je, betul tak? Dia sangkut je macam ni kan, lepas tu dia check kat dia, oh okey, tak nafas adik, macam tu kan. So dia boleh dengar melalui telinga dia sahaja. Tapi bila ada peralatan ni, kita boleh tengok pula, oh tak semestinya bunyi, tapi kita boleh tengok melalui paparan ni supaya boleh dapat dia buat.
So itulah kebaikannya lah alatan ni. Stetoskop FM Littmann model 3200. Okey. Okey. Jadinya di sini apa yang saya nak terangkan adalah kita kena lebih menjaga kesihatan badan kita lah supaya kita dapat badan yang sihat dengan cara menjaga kesihatan organ, kita dapat menjaga kesihatan badan. Kenapa kita perlu jaga kesihatan badan? Sebab tengok tak balik tadi, objektif Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah kan. So kalau kita sakit, boleh ke kita nak bersolat sempurna? Tak. Tak boleh. Sakit. Kalau kita Boleh. Sunat, masa tengah sunat. tak boleh. Masa sunat tak solat ke? Solat. Cikgu. Tapi macam sakit. Solat. Macam tak Solat selesa duduk. lah kan. So itulah pentingnya kita menjaga organ, termasuklah paru-paru. Okey. Dalam pernafasan tadi saya kata kita menghirup oksigen kan. Okey, sebenarnya Allah ada cakap, Allah ada bagi tahu kita. Ada bagi tahu kita dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan oksigen. Okey, siapa boleh baca ni? Ayat last ni. Saya. Okey, siapa-siapalah baca. Siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya dia menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Sadaqallahul Azim, surah Al-An'am ayat ke 125. Okey. Adik-adik nampak tak gambar sebelah ni? Gambar apa? Nampak angkasa malas. Dekat bulan. Gambar angkasawan dekat bulan. Yes, kita buat apa tu? Tengah duduk atas kursi. Ada atas kursi. Tengah relax. Tengah duduk atas kursi. Bumi. Okey. Orang melancong. Nampak tak tank kat atas ni? Tank kat sebelah dia ni. Nampak? Oksigen. Okey, siapa tahu fungsi tank ni? Untuk Memberi oksigen. Antara kandungan tangki ni adalah gas oksigen. Okey. Kenapa agak-agaknya astronot ni kena bawa tangki oksigen pergi ke bulan? Bulan tak ada oksigen, jadi dia bawa lah untuk bernafas. Tak boleh tak ada oksigen. Kat bulan tak ada oksigen kan? Samalah dengan apa Oksigen yang yang Allah lain. samalah dengan apa yang Allah bagi tahu dekat dalam Al-Quran ni. Dia kata nescaya dia, siapa yang dikehendaki Allah sesat, nescaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Okey. Mendaki ke langit tu tinggi kan? Mendaki ke langit ni maksudnya mendaki ke langit ni out kita punya atmosphere kan. Kita dah berada di angkasa lepas. Okey? So dekat atas langit ni, dekat lebih atas daripada bumi ni, dah keluar daripada bumi ni, dia dah tak ada oksigen, dah sangat kurang lah. Kandungan oksigen sangat kurang. Sebab tu kalau kita kurang oksigen, contohlah kan, kalau kita naik bukit kan, kita penat kan, rasa-rasa kita senang tak nak bernafas? Susah. Susah kan? Sebab makin tinggi kita oksigen. Okay? Makin kurang oksigen, sebab tu kita perlukan, astronot ni perlukan oksigen dekat angkasa lepas. Okey, apa Allah nak tunjukkan sebenarnya dengan kita tentang oksigen ni? Dia kata Al-Quran memberikan hiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah seakan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Kerana tentu sahaja di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang. Mereka tidak mampu bernafas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Allah tak mention ataupun Allah tak cakap, Allah tak bagi tahu clearly tentang oksigen. Tak ada perkataan oksigen pun dekat dalam surah ni kan, dalam ayat ni tak ada. Tapi Allah kata dada akan menjadi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Nak katanya Allah dah cakap kat sini, dada akan menjadi sempit tu maksudnya berlakunya proses pernafasan lah.
proses pernafasan, kita memerlukan oksigen. Bila kita tarik nafas, dada kita akan naik ke atas, diaphragm kita akan mengecut kan? Akan mengecut. Jadinya di situ akan berlakunya proses pernafasan. Okey. Tapi bila dia kata bila berada di langit ataupun lebih tinggi daripada langit tu, kurang oksigen, sebab tu dada kita sempit. So betapa hebatnya Allah ni ciptakan ciptakan oksigen, membekalkan oksigen yang secukupnya dekat bumi. Kita tak perlu ada tank-tank kat bumi ni. Sebab Allah dah jadikan tempat bumi ni adalah tempat yang paling selesa untuk manusia kerana terdapatnya bekalan oksigen yang sangat banyak yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan untuk nikmat ataupun untuk nikmatlah kemudahan manusia bernafas. Macam tu. Okay. So sebab itulah kita Allah jadikan bumi ni, sebab antara ciri-cirinya adalah sebab bumi ni mengandungi oksigen yang cukup untuk manusia instead of kita pergi ke langit. Okay. Kandungan yang terakhir sebelum kita tutup majlis, kita tangguhkan majlis, kandungan yang terakhir adalah amalan hidup sihat. Okay. Okay, ini antara amalan hidup sihat yang kita perlu amalkan sebagai manusia kan. Okay, yang pertama, tengok ni, apa benda ni yang kat atas ni? Mana? Gambar sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya, sebab tu kita belajar tentang apa kita makan pada hari ni. Ingat tak 2 minggu lepas cerita pasal makanan kan? Tak ada. Keseimbangan makanan. Ingat. Tak ada. Oh, baru. Okay, tak apa. Yang tak ada kita boleh tengok video. Nanti kita akan share YouTube. Video dekat YouTube. Okay? Okay, so dekat sini kita perlu makan seimbang. Kita kena makan sayur, kita kena makan buah, makan daging, makan makanan sunnah, minum air susu supaya badan kita sihat. Selain daripada itu, kita juga perlu beriadah. Nampak ni abang ni tengah berlari kan? Okay. So sekarang ni kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19 kan? Di mana kita tak boleh keluar, tak boleh riadah dengan kawan-kawan, tak boleh main bola sepak dengan kawan-kawan kan? Tetapi tapi itu bukan alasan. Adik-adik boleh je buat riadah sendiri. Betul. So kita boleh beriadah di rumah kan, di rumah ataupun beriadah bersama keluarga ataupun beriadah seorang-seorang. Jangan ada kontak rapat dengan orang lah. Okey, tapi kita kena tetap beriadah supaya badan kita akan lebih sihat. Dan yang seterusnya kita kena jauhi apa ni? Rokok. Kalau kawan-kawan nak ajak merokok, jangan nak. Bahaya. Sebab rokok ni boleh memudaratkan Merosakkan paru-paru. Merosakkan paru-paru. Exactly. Brilliant, awesome. Betul. Merosakkan paru-paru. Jadi kan kita tadi belajar pasal paru-paru kan? Inilah antara punca kerosakan paru-paru kita supaya kita boleh dapat mengelakkan barah ke kan ataupun sesak nafas ke. So ini antara punca. So kita kata no for smoking. No smoking. Okay? No smoking. Yes, no smoking. Okay, yang seterusnya adalah bersujud. Nampak ni? Orang ni bersujud kan? Abang ni bersujud kan? Sembahyang. Nampak? Bersembahyang. Sembahyang. Di masjid. Solat. Ke masjid tu. Yang penting kita kena solat. Okey, tahu tak kenapa kebaikan bersujud ni? Oksigen naik ke otak. Betul. Okey. Melancarkan peredaran darah di dalam badan dan seterusnya dapat memberi bekalan oksigen yang cukup kepada otak. Okey. Jadinya sebab tu kita kena bersolat. Kerana solat itu adalah sebenarnya sebahagian daripada riadah. Okey. Setiap pergerakan dalam tubuh bila kita solat itu dikira sebagai riadah. Sebab tu kita jangan tinggal solat 5 waktu tu. Okey? Dan terakhir kita kena beraktiviti dengan keluarga. Aktiviti bersama keluarga ni adalah satu terapi tau. Terapi yang boleh membuatkan badan kita sihat. Bukan semestinya baca buku je. Kita boleh tanam pokok sama-sama kan. Kita boleh main sama-sama dengan adik-beradik, dengan abah, dengan ibu kan. Kita boleh sediakan makanan sama-sama. So itu antara
aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjaga kesihatan badan kita. Okay. So, kita buat kesimpulan lah sebelum kita tangguh majlis. Okay, apa yang kita dah belajar pada hari ini? Belajar Apa yang kita belajar? Kita belajar tentang pernafasan manusia dan organ dalam kita. Juga manusia dicipta. Okay. Organ. So kita dah belajar tentang siapa kita asal daripada mana kan? Tanah. Tanah iaitu Adam. Lepas tu kita berlaku persenyawaan antara lelaki dan perempuan akan menghasilkan fetus, embryo fetus. Lepas tu Allah jadikan kita untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu kita pergi kepada organ dalam badan kan. Kita ada banyak organ dalam badan yang kita perlu jaga. Lepas tu kita pergi pilih satu organ yang mana proses pernafasan berlaku ataupun respirasi berlaku, iaitu organ paru-paru. Betul tak? Paru-paru. Okey. Dan akhir sekali, untuk jaga semua organ ni sentiasa sihat, kita kena amalkan cara hidup yang sihat. Okey? So, kita habislah kan, dah habis untuk ni. Jadi saya akan kongsikan link untuk menjawab kuis untuk adik-adik jawab dengan cepat dan tepat. So saya akan memilih hanya 8 orang yang terpantas dan menjawab dengan betul untuk menerima hadiah berbentuk, okey, kali ni kami bagi hadiah berbentuk buku, kind of cerpen lah rasanya. Okey, berbentuk buku, ini ada 2, setiap pemenang akan mendapat 2 buku ni, nampak tak? Buku daripada Hilal Ashraf, okey. Satu berkaitan dengan Hikayat Satria Sejati, yang satu lagi berkaitan dengan itulah dua Hikayat Satria Sejati berkaitan dengan generasi baru dan arus perubahan. So buku ni sangat menarik untuk adik-adik baca. Okey. So jangan lepaskan peluang untuk memenangi 2 hadiah ini. Okey. So sekianlah dulu daripada saya. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah asas kesilapan diri saya sendiri. Okey, saya mohon undur diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Adik-adik. Terima kasih. Kejap. Linguist mana? Okey, terima kasih adik-adik. Okey. Sekarang tiba masanya untuk adik-adik jawab kuis. Nanti sekejap Nanti saya share link kuis dalam chat room. Sekejap ya. Saya dah share dah. Oh, dah share dah. Okey, Puan Huda dah share dengan adik-adik. So tengok link kuis tu. Tolong jawab ya dengan cepat dan tepat. Cepat. Okey. Dapat buka tak link kuis? Kalau masih habis masa tu. Okey. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Huda atas perkongsian yang menarik pada pagi ini. Banyak ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh pada pagi ini. Antaranya tentang asal usul kejadian kita, organ pernafasan, cara penjagaan organ kita dengan baik. Selepas ini diharap agar adik-adik lebih kenali diri, tahu dan faham fungsi organ dalaman kita serta dapat menjaga diri dengan lebih baik. So adik-adik juga perlu berhati-hatilah dalam memilih ideologi kejadian manusia ataupun dapatan sains yang daripada para saintis barat ataupun para saintis yang bukan Muslim. Kita kena pastikan dapatan tersebut atau hujah dapatan tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Tapi kalau adik-adik kaji betul-betul sains ni,
kalau ada adik-adik cek, sebab kebanyakannya dapatan itu adalah selari dengan Islam. Okey. Tak ada yang bertentangan. Okey? Dengar tak adik-adik saya cakap? Dengar. Okey. Okey. Wow. Okey, bagus. Semangat semua. Okey adik-adik, kita ada lagi slot terakhir untuk siri webinar sains, kemahiran dan teknologi dalam Islam ni. Slot yang ni kita adalah slot sains yang kelima. So dia akan berlangsung pada 19 Februari. Kejap saya sharekan dengan adik-adik poster untuk slot sains yang kelima. Kejap Jantung di sebelah kanan kan? Jantung? Oh tak pasti kan, tanya dengan Puan Huda. Puan Huda kat mana jantung? Kenapa awak tanya pula? Dekat dada. Jantung kat dalam badan kita, kat dalam badan kita. Kan. Kejap saya share ni. Dia tak nampak pula. Sekejap. Okey. Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Okey, ini adalah siri slot sains yang kelima, iaitu tajuk dia Sang Lebah. Sorry ya. Tersasar lagi. Okey. Dia akan disampaikan oleh Dr. Alina dan slot sains kelima ni akan berlangsung pada 19 Februari 2021 lah, pada hari Jumaat 9.45 pagi, sama macam pagi tadi lah. Nanti kami akan bagikan link Google Meet untuk adik-adik lah dan link pendaftaran. Saya akan bagikan link pendaftaran dekat group chat sebelah ni, dekat dalam Google Meet ni sekejap lagi Okey. Okey. Sekejap saya sharekan dulu link pendaftaran siri slot sains yang kelima. Kejap Copy. Sekejap saya kopikan dulu. Okay. So ada borang pendaftaran slot 5 tu. Pastikan adik-adik isi borang pendaftaran ni dan tolong share dengan kawan-kawan sebab ni siri sains yang terakhir sekali. So harap kawan-kawan boleh join sekali lah dengan pengisian daripada Dr. Alina. Okey. Baiklah, dengan ini dah berakhirlah program kita Jadi kita tangguhkan program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Okey, terima kasih adik-adik. So kita jumpa lagi adik-adik untuk sesi siri slot sains yang seterusnya kelima. Terima kasih. Bye bye.